Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, jadi hari ini kumpulan kami dari Grup 5, kelas J Fiat 2 akan membentangkan tentang esei assignment kami iaitu gejala penyebaran berita palsu. Okey. Okey, kita pergi kepada pengenalan dahulu. Okey, kita selalu mendengar satu ungkapan iaitu kalau tidak pasti jangan kongsi. Kita selalu mendengar ungkapan ini di kaca televisyen maupun di radio. Tetapi sejauh manakah masyarakat kita mendalami maksud yang dibawa oleh ungkapan itu? Okey, jadi penyebaran berita palsu ini dari segi pandangan etika telah didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji dan mempersoalkan pelbagai isu positif dan negatif tentang adat, tabiat, susila, cara berfikir, sikap, agama dan semua faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Okey, jadi penyebaran berita palsu ini telah lama berlaku sebenarnya pada zaman dahulu lagi. Tetapi penyebaran berita palsu ini telah menjadi lebih meluas dan sukar dibendung pada zaman moden kini. Dan berita palsu ini adalah salah satu kesalahan dan boleh dijadikan satu jenayah besar. Okey, kita pergi pada faktor penyebaran berita palsu. Okey, ada pelbagai punca atau faktor yang telah terjadi sehingga menyebabkan penyebaran berita palsu ini saban hari semakin meluas di negara kita, Malaysia. Okey, jadi antara puncanya ialah kemajuan teknologi digital. Okey, jadi teknologi digital seperti media sosial banyak memainkan peranan pada masa ini kerana kecanggihannya yang tiada batasan serta mempunyai banyak kegunaan kepada masyarakat kini. Okey, yang seterusnya, sikap individu. Sikap individu ni juga adalah salah satu dari punca penyebaran berita palsu ini. Okey, hal ini kerana individu tersebut ataupun ada sesetengah individu ingin menjadi orang pertama yang dapat menyebarkan berita yang sensasi tanpa membuat sebarang rujukan terlebih dahulu. Jadi sikap pengguna seperti ini hanya ingin mendapatkan perhatian terhadap masyarakat. Jadi ia memberi banyak kesan buruk dan negatif kepada beliau dan kepada masyarakat-masyarakat yang terkena berita palsu ini. Lebih-lebih lagi dari segi kesihatan, dari segi emosi. Selamat sejahtera. Nama saya Taufik Hidayat bin Agus Salim dan nombor metrik saya J20A0746. Dan saya akan bercakap tentang maklumat lain berkaitan penyebaran berita palsu. Media sosial merupakan medium perhubungan dan penyebaran serta telah menjadi satu trend dalam kehidupan masyarakat masa kini, terutamanya golongan remaja. Media membawa maksud atau alat atau perantaraan komunikasi seperti radio, televisyen dan akhbar. Manakala sosial pula bermaksud segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat serta kemasyarakatan. Sosial adalah media yang digunakan oleh individu bagi tujuan bersosial atau melakukan aktiviti sosial secara perkongsian melalui kaedah seperti berkongsi isi, berita dan foto dengan orang lain. Tetapi pada masa kini media sosial telah salah digunakan oleh segelintir masyarakat yang tidak beretika untuk menyebarkan berita dan maklumat palsu yang boleh mendatangkan kesan negatif kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara, dan seterusnya menimbulkan isu penyebaran berita palsu ini. Apakah kesan yang boleh dibawa oleh berita palsu? Kesan pertama adalah menyebabkan penambahan ketakutan masyarakat terhadap perkara yang tidak diketahui. Sebagai contoh, dikabarkan bahawa pesakit yang disahkan positif COVID-19 telah melarikan diri dari hospital tertentu, menyebabkan penduduk tempatan melarikan diri dan membawa potensi virus ke seluruh negara. Ini telah memperlahankan langkah menamatkan wabak itu. Kesan yang seterusnya ialah dapat menyebabkan ketakutan masyarakat.
berdasarkan prinsip rukun negara keempat, kedaulatan undang-undang telah membawa maksud perkataan kedaulatan bermaksud kekuasaan yang tertinggi. Oleh itu, semua rakyat harus mematuhi undang-undang agar prinsip rukun negara keempat, kedaulatan undang-undang dapat direalisasikan. Selain itu, berita palsu juga telah merosakkan imej negara. Berita palsu yang dibuat demi meracuni pemikiran rakyat dan telah menyebabkan rakyat sentiasa menggunakan nada yang tidak baik untuk menafikan keputusan pihak yang berkuasa. Hal ini membuatkan rakyat Malaysia berasa rendah diri tentang identiti mereka dan tidak yakin dengan pembinaan negara tersendiri, dan juga menjejaskan idea pelaburan asing memasuki negara kita. Kesan ini telah menyebabkan prinsip rukun negara kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara tidak dapat direalisasikan. Hal ini kerana prinsip rukun negara kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, adalah bertujuan untuk melahirkan rakyat yang sanggup berkorban untuk negara demi keamanan dan kemakmuran negara. Negara Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, dan rakyat yang salah percaya terhadap maklumat palsu akan hilang keyakinan terhadap kerajaan pemerintah. Selain itu, berita palsu juga telah memupuk kebencian kaum. Hal ini disebabkan kerana Malaysia adalah negara yang mempunyai berbilang kaum dengan budaya dan adat rasa yang berbeza. Apabila maklumat palsu tentang isu sensitif disebarkan, perpaduan antara kaum akan terjejas dan menyebabkan rakyat Malaysia tidak boleh menentang kuasa pihak luar negara dengan bersatu hati. Dengan ini, objektif prinsip rukun negara yang kelima tidak dapat direalisasikan. Hal ini kerana objektif prinsip rukun negara kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, adalah untuk melahirkan individu meletakkan nilai yang baik pada tingkah laku beradab sopan dan mengikut peraturan menjadi amalan yang sentiasa dituntut mengikut falsafah rukun negara. Ringkasnya, sama ada penyebaran ini adalah tidak disengajakan atau disengajakan, berita palsu adalah seperti tahi tikus yang telah memecahkan periuk bubur. Ia mula-mula mencetuskan emosi negatif dalam hati orang dan akhirnya menyebabkan panik sosial dan penentangan kaum. Ia juga akan menjejaskan imej negara. Dari sini dapat dilihat bahawa sekeping berita palsu yang kelihatan tidak bermakna akhirnya saling berkait dan menjadi bencana yang boleh menggegarkan negara. Oleh itu, semua orang bertanggungjawab untuk mencegah penyebaran berita palsu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Jalaluddin Mabano dan saya akan membentangkan tentang mengatasi penyebaran berita palsu. Okey, yang pertama adalah melalui peranan pihak kerajaan, yang mana pihak kerajaan seharusnya mengadakan kempen kesedaran tentang bahayanya penyebaran berita palsu. Okey, sebagai contoh, kempen tak pasti jangan kongsi dan mengadakan bulan bebas berita palsu. Okey, langkah yang seterusnya adalah melalui peranan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bersama Polis Diraja Malaysia PDRM. Okey, yang mana mereka perlu mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku yang bersalah dalam menyebarkan berita palsu. Sebagai contoh, mereka boleh menyekat laman seseorang bersalah, boleh mengenakan hukuman penjara serta denda atau kompaun yang tinggi. Okay, pihak SKMM juga boleh menubuhkan laman seseorang sebenarnya .my bagi mereka yang mempunyai kemusykilan tentang sesuatu khabar berita yang diterima, sama ada benar ataupun palsu. Okay, langkah yang seterusnya adalah melalui peranan ibu bapa. Okay, yang mana ibu bapa perlu melakukan pemantauan yang ketat terhadap gadget yang diberikan kepada anak-anak yang masih berada di bawah umur. Mereka juga perlu sentiasa memberitahu tentang keburukan atau kesan menyebarkan berita palsu. Langkah yang seterusnya adalah dengan menerapkan pendidikan cilik media kepada pelajar peringkat sekolah menengah dan universiti, yang mana mereka perlu didedahkan dengan kepentingan penggunaan media sosial yang betul dan cilik akan digital.
Seterusnya mendidik mereka untuk menjadi pencipta kandungan atau pengguna yang bertanggungjawab dalam menyebarkan sesuatu berita. Yang terakhir sekali adalah melalui kesedaran diri sendiri. Walaupun terdapat pelbagai peranan yang telah dilakukan oleh kerajaan, masyarakat dan juga ibu bapa serta guru-guru, tetapi kesedaran daripada diri sendiri amatlah penting, yang mana diri sendiri perlu mempunyai kesedaran dalam untuk tidak menyebarkan berita palsu serta tidak mudah mempercayai atau berkongsi tentang berita yang tidak pasti, serta melaporkan kepada pihak SKMM atau PDRM sekiranya mendapati sesuatu yang diterima adalah palsu. Salam sejahtera kepada Encik, saya Choi Yong Yi. Hari ini saya akan membentangkan tentang rumusan karangan ini. Media massa dan media sosial merupakan alat komunikasi yang penting pada zaman moden ini. Namun, isu penyebaran berita palsu semakin meningkat pada masa ini akibat media massa dan media sosial yang semakin canggih. Melalui kajian ini, kami telah menyentuh tentang isu ini daripada beberapa aspek iaitu faktor, kesan dan langkah untuk menyelesaikan isu penyebaran berita palsu. Berdasarkan kajian ini, faktor isu penyebaran berita palsu akan berlaku sekiranya masyarakat tidak menerapkan atau menerap ilmu falsafah yang salah dalam kehidupan. Hal ini menimbulkan kesan negatif yang akan mempengaruhi kepada aspek sosial, ekonomi dan juga politik. Ini menunjukkan semua pihak mesti membanteras dan menghalang penerbitan berita palsu bagi memberi kesedaran kepada masyarakat dalam berkongsi maklumat yang diterima. Namun begitu, isu penyebaran berita palsu dapat ditangani dalam mengambil langkah-langkah yang berkaitan rapat dengan aplikasi falsafah. Selamat sejahtera, nama saya Elvin Niki dan saya ingin membentangkan rumusan yang terakhir bagi isu penyebaran berita palsu ini. So, secara keseluruhannya kita dapat lihat bahawa isu penyebaran berita palsu ini telah memberikan banyak kesan yang negatif kepada imej negara dan masyarakat. So, dengan ini kita perlu bekerjasama, iaitu bagi semua pihak iaitu masyarakat, kerajaan dan ibu bapa perlulah bekerjasama bagi menangani isu-isu penyebaran berita palsu ini supaya dapat melahirkan pengguna media sosial yang lebih waras dan cerna agar tidak ditipu dengan maklumat-maklumat yang diterima. So dengan ini semua pengguna media sosial akan lebih sedar tentang bahayanya pengguna penyebaran berita palsu ini.